begitu besar di sisi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hari ini kita akan bercakap mengenai isu seorang pemimpin PAS yang dipecat, iaitu Datuk Hassan Ali. Oh, sahabat saya. Sekarang ini sedang menubuhkan Jalur 3 Jati, yang mana tumpuan kepada Islam, Melayu dan institusi raja. Apa reaksi Dr. Zul? Tidakkah setiap kempen atau ceramah hanya menggugat PAS? Respon saya sebagai seorang, saya suka menggelar diri saya seorang Islamis Demokrat. Saya Demokrat Islam. Ya, hak untuk menyuarakan pandangan dan keyakinan sesiapa pun, ya, walaupun tidak saya sokong, tidak menyerupai atau tidak seiring dengan saya, tetap saya pertahankan. Itu prinsipnya Islam. Maknanya saya tidak bersetuju dengan anda, tetapi saya akan mempertahankan hak anda untuk menyuarakan pandangan anda. Itu penting. Ini bukan kerana ini prinsip yang disebutkan sebagai apa itu, falsafah Greek, falsafah ini bukannya siapa ahli falsafah itu, saya lupa namanya. Ini bukan itu, ya. Bukan kerana itu, tetapi memang dalam Islam itu hak untuk bebas bersuara itu adalah hak sesiapa pun. Nah, ketika saudara sahabat saya ini satu masa dahulu baik dengan saya, ya, Dr. Hassan Ali ini, dia dipecat kerana persoalan disiplin parti. Jangan tidak tahu. Dia bukan dipecat kerana apa pun yang seperti mana yang dia dakwa. Saya tidak mau memperincikan perkara itu. Pada saya sudah tutup chapter dan bab Hassan Ali dalam PAS. Tutup buku. Tutup buku dah pada saya. Tak perlulah kita memanjangkan isu itu. Cumanya kalau beliau mahu, ya, untuk membawa apapun pendekatan dan menggagas ataupun memulakan third wave ke gelombang ketiga ke sebagainya, ya, kuasa ketiga ke, itu hak beliau. Saya sebagai peribadi tentunya tidak punya hak untuk menegah beliau. Tapi PAS tak ada terganggu dengan itu adalah dalam dinamika politik. Tentu saja apa yang dia tidak kata kepada PAS hari ini, ya, mengatakan bahawa PAS telah menyeleweng, dulunya negara Islam, sekarang negara berkebajikan. Dia tidak pernah faham apa itu negara berkebajikan. Sebentar tadi saya telah syarah apa itu negara berkebajikan berdasarkan bersendikan Al-Quran dan Sunnah. Mungkin dia tertidur semasa kita memutuskan dalam muktamar dan dalam siri-siri perbincangan di Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, dan Majlis Syura telah meluluskannya. Ia menjadi dokumen yang sama-sama kita dukungi dan kita perjuangkan. Konsep baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Tetapi hari ini, beliau satu masa dahulu pernah menyebutkan kepada kami, sebab saya kurang lebih sama waktunya masuk PAS bersama dengan beliau dalam era reformasi. Ya, ini adalah dihajati oleh almarhum Datuk Fadil Nur, Ustaz Fadil Nur ketika itu, supaya ramai profesional Islam masuk PAS. Ya, kita sama-sama masuk. Dan saya masih ingat kalam Datuk Hassan Ali ni, kita tak boleh ni, PAS ni terlalu parti kampung lah, parti tok lebay lah, parti pak lebay je ni, parti kopiah putih ni. Kata kita mesti memprofesionalkan PAS. Itu kalam dia sendiri, diulangi kesekian kalinya dalam PAS ini, membawa profesionalisme dan sebagainya. Hari ini dia berpatah balik 180 darjah, menuduh orang profesional dalam PAS menyimpang dan menyelewengkan PAS. Dialah orang yang awal-awal menyebutkan kita perlu memprofesionalkan PAS. Dan Ustaz Fadil selalu juga menyebutkan memprofesionalkan ulama, mengulamakan profesional. Ini gagasan yang cukup baik. Dan PAS punya takungan kepimpinan yang seperti ini. Tapi tiba-tiba Hassan Ali mengatakan bahawa PAS telah menyeleweng kerana kononnya hari ini ramai profesional yang menjadi pimpinan PAS, lalu PAS terseleweng dan tergerincir daripada landasan perjuangan sebenarnya. Saya mintalah sahabat saya ni, saudara boleh punya hak menyatakan sesuatu, segala sesuatu. You can say whatever you want. Saudara boleh melontarkan apapun pandangan saudara. Cumanya segala satu yang kita sebutkan akan dipertanggungjawabkan, dan khususnya apabila membuat tuduhan-tuduhan yang lebih terperinci, serangan-serangan pribadi, jangan tidak tahu.
kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala akan mengingatkan kita, Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kita akan buka buku rekod bancian kita menjadi auditor besok di Mahkamah Rabbul Jalil. Akan dibuka balik segala catatan, segala kata-kata, apapun tuduhan yang kita buat. Ketika itulah tuduhan-tuduhan Dr. Hassan Ali menyebutkan YB Shah Alam, YB Kuala Selangor sebagai parasit nombor 1, nombor 2 dan sebagainya. Sebab itu saya undang beliau. Saya undang, bukan saya cabar. Sudah 14 hari ini. Hari Jumaat. 14 hari saya menunggu jawapan. Kalau takut berdebat, kita berwacana. Tapi betul ke YB antara seorang yang parasit dalam PAS? Kalau saudara Fazlan juga boleh termakan dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, dengan tidak ada di sana, ya, apa itu maksud parasit? Jangan tidak tahu. Terkadang kali kata ulama-ulama, hujjatul laka aw alaika. Hujah itu bukan untuk kamu, tapi kena ke atas kamu. Itu dia perkara yang orang yang sedang mudah-mudah menuturkan perkara ini, jangan tidak tahu dia membebankan dirinya sendiri. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang cukup berat bagi saya. Saya katakan lebih awal tadi, dia berhak untuk memberikan pandangan dia. Pandangan-pandangan yang punya pandangan pencerahan minda dan politik dan dasar dan teori-teori. Tapi saya nampak sahabat saya ni tak ada topik yang dia boleh syarah dalam suasana suara dia yang begitu hebat. Hanya kepada perkara-perkara yang cukup mengaibkan dan menjijikkan. Sebab tu orang kata, besar lagi mulut dia, besar lagi dosa yang dia undang. Cukuplah pada saya. Ya, bagi saya, kalau beliau melontarkan perkara-perkara yang untuk kemajuan dan kebangunan umat, ya, bercakap tentang akidah, saya hingga hari ini saya tak apa nampak ke mana dia nak bawa akidah ni, kecuali bila dia angkat tentang isu akidah, dia menyerang agama lain. Kita tidak perlu bangkit dengan keruntuhan orang lain. Kita mesti bangkit dengan keupayaan dan wibawa agama dan din yang kita dukungi itu sendiri. Tak perlu menjadikan orang lain sebagai bogi, sebagai momokkan untuk ditakut-takuti oleh penganut agama kita, untuk kita perkukuhkan diri kita. Tapi adakah PAS cukup terganggu dengan isu Hassan Ali? Ini pada saya macam kemucut tipis luar saya lah. Ada masa-masanya saya duduk untuk cari satu persatu. Tapi kebelakangan ni dengan segala tugasan lebih besar, saya tak ambil tahulah kemucut-kemucut tipis luar ini. Pada saya begitu saja saya anggap sahabat saya ni yang saya kira hari ini, kalau dulu tidak pernah mendapat liputan dalam media arus perdana, hari ini cukup popular beliau. Itu pun sudah cukup. Dan orang bertanya, mana dapat duit banyak-banyak ni? Saya tidak mau bertanya hal-hal perkara itu. Rakyat, ya, kita ni kalau saya boleh simpulkan, diingatkan oleh Allah SWT begini aja. Dalam surah At-Taubah Allah menyebutkan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah. Buatlah kerja, kata Allah. Ini kinayah, ini sindiran Allah. Buatlah kerja, buat. Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan menyaksikan segala perbuatan kita. Di sinilah akan dapat dinilai. Mungkin bukan saja Allah dan Rasul dan para malaikat, orang-orang beriman. Bermakna, apabila kita melakukan sesuatu, kita perlu tahu bagaimana tanggapan dan penilaian orang-orang beriman. Yang satu masa dahulu kita bercakap tentang Islam dan segalanya. Hari ini nada dan isi, ya, bahan ucapan kita itu sangat dipertikaikan. Sebab apa? Fasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kita akan dikembalikan kepada Allah yang lebih tahu akan segala yang kita lakukan. Ya. Itu saya rasa nasihat saya lah kepada diri saya dan juga kawan-kawan saya dalam politik, tak kira UMNO ataupun PAS, barisan ataupun pakatan. Bagi saya, politik ini gelanggang yang cukup murni, yang mesti kita bersihkan. Sebab apa? Inilah gelanggang orang macam kita ni, ahli politik, politikus ini, menjadikan ia medan untuk kita melakukan ubudiyah kepada Allah. Ini pengabdian kita pada Allah. Di sini kita menzahirkan khidmat kita kepada agama, rakyat dan negara. Kita perlu mempersucikan pentas ini.
jangan jadikan dia politik longkang, gutter politik, politik kazaf. Tetapi ada orang yang lebih cenderung ke situ. Saya minta maaf. Saya tidak ada apa-apa against UMNO dari sudut, ia betul dari sudut politik saya, tetapi dari sudut apa yang saya katakan tadi, sunnatut tadafu', semak imbang kami. Kalau kita silap disemak oleh UMNO, dan kalau UMNO silap, kami bersedia terus-terusan menyemak UMNO. Ini dia seharusnya kesatuan, dalam artinya kesatuan orang Melayu Islam. Kesatuan untuk mengangkat keadilan, mengangkat keadilan sejagat maupun keadilan Islam itu. Sebab ini dia di mana kita bertemu untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Mengangkat dan melunaskan perkara-perkara ma'ruf, mengekang kepada perkara kemaksiatan dan kemungkaran. Dan paling besar kemungkaran hari ini adalah kemungkaran ekonomi dan kemungkaran keuangan. Okey YB, terima kasih kerana kita berada di akhir rancangan. Terima kasih kerana sudi bersama Mob TV. Saya ucapkan terima kasih juga atas undangan ini. Demikian, itu tadi penerangan dan pandangan daripada Dr. Zulkifli Ahmad, Ahli Parlimen Kuala Selangor dan juga Pengarah Eksekutif Pusat Penyidikan PAS. Sekian daripada saya, Fazlan, dalam Let's Talk.